Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita akan sambung part kedua untuk subchapter 6.5 ni. Okey, kita akan tengok deriving the double angle formula. Okey, macam mana kita nak derive sebenarnya dalam ni? Macam mana daripada addition formula menjadi double angle formula? Sebab kita refer kepada yang pertama. Contohnya kan, kita ada sin A plus B. Okay, so kalau kita tahu addition formula, dia akan menjadi macam ni. Tapi macam mana kalau sudut B ni sama je dengan sudut A? Bermaksud macam ni, sin A tambah A. So kita punya angle semua adalah A. Maka kat sini menjadi sin 2A. So sin 2A sebenarnya adalah sin 2 sin A cos A. Kenapa jadi macam ni? Sebab kita tengok ni balik ya. Ni sin A cos A. Ni pun sebenarnya sin A cos A. So bermaksud sebenarnya 2 sin A cos A lah. Okey. Sama je dengan lain. Kita tengok pula macam mana kita nak derive double angle untuk cos 2A. Cos 2A ni special. Dia ada 3. Tapi basically kalau ingat satu pun cukup. Kenapa kena ingat satu? So kita tengok dulu. Kalau kita ada cos A plus A, kita akan jadi cos A minus sin A. Ni bermaksud apa? Cos A maksudnya cos square A. Sin A sebenarnya sin square A. So kalau boleh ingat yang ni pun cukup lah. Kenapa cikgu kata ingat yang ni cukup? Sebab yang lain kita just derive daripada benda ni. Kita tahu sin 2A adalah bersamaan 1 minus cos A. Kenapa? Sebab kita ada formula. Kita ada identities yang mana sin square A plus cos square A is equal 1. So kalau kita rearrange boleh jadi macam ni lah. Kita substitute dia. Kita gantikan dia. Yang ni kita ganti. So bila kita ganti tu dapat macam ni pula. So tu cikgu kata cukup yang ingat satu. Tapi jadi yang lain lah. Bila kita ganti-ganti tu, satu dapat ni, satu lagi dapat macam ni. Okay, kita tengok tangent pula. Tangent, ni dia punya addition formula. Kalau kita ganti jadi macam ni. So bermaksud ini tangent A tambah tangent A, 2 tangent A. Tangent A darab tangent A jadi tangent square A. So inilah cara dia derive. Maksudnya kalau tak diberi, sebenarnya awak boleh buat, tapi kena derive sendiri. So dalam exam, dia tak bagi semua identities, dia bagi sebahagian. Sebab apa? Sebab kita belajar macam mana nak derive formula ni sendiri. Okay, so kita tengok contoh lah. Example 24. Macam mana kita nak apply double angle formula ni. Okay, yang pertama, find the value of each of the following expression using the double angle formula. Then verify the answer obtained with a calculator. So bab verify tu cikgu rasa awak boleh verify sendirilah. Senang je dengan calculator kan. So yang pertama kita ada 2 sin 15 cos 15. So berdasarkan ni kita guna formula double angle. Kita guna formula yang mana? Kita guna formula yang ni. Kalau kita ada sin 2A, dia adalah 2 sin A cos A. Yang ni paling senang nak ingat. Cikgu lah, sebab cikgu dah belajar sama je macam awak. Cikgu dah belajar dari sekolah dulu. Degree pun degree matematik. So benda ni macam dah hafal lah. Yang ni lah cikgu tak hafal semua. Tapi ada satu benda tu duk ulang benda sama kan. Jadi kita ingat. Kita ingat benda tu apa. Okay, so yang next kita ada cos square. Cos square 22.5, cos square 22.5 minus sin 22.5. So ini kita guna yang mana? Ini kita guna formula yang cos. Sebab cos 2A kita tahu dia bersamaan dengan sin square A minus bukan sin square, dia cos. Dia cos square A minus sin square A. So kalau kita guna konsep ni, maka sebenarnya ni adalah cos 45.
So cos 45 berapa? Sec 2/2 ataupun 1/sec 2, sama je. Okay, yang terakhir, tangent. Kita dah tahu dah jadi apa. Kita dah tahu je dia akan jadi tangent to A lah sebenarnya. So tangent to A sebenarnya adalah tangent 150. So berdasarkan reference angle, ni kena guna reference angle alpha. Alpha adalah 180 tolak 150 bersamaan dengan 30. So kita tarik tahu dulu berapa tangent 30. Tangent 30 sec 3. Betul tak? Tangent 30. Sec 3/3. 1/sec 3 lah. Sec 3/3 ataupun 1/sec 3. So ini tangent 30. Tapi 150 dekat kuadran berapa? 150 dekat kuadran 2. Kuadran 2 tangent positif ke negatif? Dalam kuadran 2 tangent adalah negatif. So tangent 150 kesamaan negatif sec 3/3. Okay. So dekat sini kita revise balik kan benda-benda yang sebelum ni, buat kuadran, buat reference angle. Tu cikgu kata reference angle ni penting. Sebab melalui reference angle ni kita tahu jawapan akhir kita sama ada positif atau negatif. Okay, then proving trigo identities using double angle. Macam biasa kita mesti ada proving. Itulah trigo. So given cosec to A is equal 1/2 secant A dengan cosecant A. So kita akan prove lah sama ada kiri sama dengan kanan atau kanan sama dengan kiri. Okay, dalam contoh ni dia bagi yang kiri dulu untuk jadi yang kanan. So cosecant to A ni, cosecant kita kena tahu dia adalah 1/sin. So jadilah 1/sin to A. So sin to A tadi kita gunalah formula double angle kan. Jadilah 2 sin A/cos A. So dekat sini kita boleh guna identities, maka actually ni sebenarnya 1/2. Benda ni kita boleh pecah. Kan, yang ni boleh pecah. Jadi apa? 1/2 darab dengan 1/sin A darab dengan 1/cos A. Tu jadinya 1/2. 1/sin apa? 1/sin adalah cosecant. 1/cos adalah secant. Tu jadi macam ni. Okay, kita tengok yang B. Yang B ni kita buat sama-sama lah dalam video ni, tengok macam mana je buat Okay, dalam kes ni cikgu ambil yang right hand side. Right hand side kita adalah cos 2 theta over dengan cos theta plus sin theta. Okay, apa nak buat? Kita apply lah double angle formula kan. Double angle formula apa yang kita nak ambil? So dalam kes pertama ni kita ambil cos 2 theta adalah bersamaan cos square theta minus sin square theta. So kita guna yang ni. So kita gantilah kan. Jadinya cos square theta minus sin square theta over dengan cos theta minus plus sin theta. Okay. So apa nak buat? Dalam kes ni kita kena ingat kita ada kalau A square plus B square bersamaan dengan A plus B darab dengan A minus B. Sama dengan kes ni. Bukan A plus, A minus. A minus. Ni yang benda dah kita biasa guna sebenarnya. Okay, so kalau kita perasan benda ni benda yang sama. Ni macam A square minus B square. So kita boleh factorizekan dia sebenarnya kat sini. So kita akan jadi cos theta minus sin theta darab dengan cos theta plus dengan sin theta.
bahagi bawah ni tak ada apa-apa perubahan lagi lah. Cos theta plus sin theta. Lepas tu nak buat apa? Kita boleh cancel out yang ni kan. Kita boleh potong-potong dia. Yang biasa awak main potong-potong tu kan. Tu jadi cos theta minus sin theta. So sekarang ni sama tak? Dah sama right hand side. Dah sama dengan left hand side. So kita dah proof lah. So dalam proving ni kita kena kreatif. Macam ni lah kadang-kadang nak buat apa kan. Tapi sebenarnya kita back to basic balik. Factorization rupa-rupanya. Okay, yang terakhir kita ada half angle formula from double angle. Okay, dalam buku teks ada kesilapan sikit. Biasalah. Yang buat buku ni manusia. Kita semua manusia. Akan ada buat kesilapan. Sama dengan cikgu. Kadang-kadang pun ada careless dia kan. Okay, dalam buku teks kalau perasan dia bagi macam ni. Dekat sini ni actually salah sikit. Sepatutnya tak ada square root ni, tak ada. So cikgu dah check lah balik. Sebenarnya tak ada square root. Okay, so kita bagi contoh sikit lah. Macam mana sebenarnya half angle ni jadi. Sebagai contoh kita tengok yang pertama. Kalau kita ada sin. Asalnya kita ada sin 2A. Sin 2A sebenarnya apa? Sin 2A kalau ikutkan dia akan jadi, alamak cikgu pun lupa lah sin 2A ni apa. Kita tengok balik ke belakang. Memang nak ingat balik ni banyak. Sin 2A ni, sin 2A adalah 2 sin A cos A. Tapi cikgu rasa macam guna sin. Guna cos rasanya. Okay, let's say kita tengok yang tadi. Contoh kita ada cos 2A. Cos 2A kan sebenarnya dia boleh sama dengan 1 minus sin square A. Betul tak? Check balik, betul tak? Cos 2A adalah 1 minus 2 sin square A. Tu dia. 1 minus ada 2 kat sini. Ini dia punya formula. Formula berdasarkan double angle. Okey, berdasarkan kes ni, kalaulah angle kita berubah, contohnya 4A. So kalau 2A jadi A, kalau 4A akan jadi apa? Kalau 4A akan jadi 2A lah kat sini. So kalaulah dia menjadi A sahaja, maka dekat sini jadi apa? Dekat sini jadi A over 2. So bila kita rearrange, kita akan dapat 2 sin square A over 2 adalah 1 minus cos A. Okay, jadinya sin square A over 2 adalah 1 minus cos A over 2. Maksudnya sin over 2 adalah, sin A over 2 adalah plus minus square root 1 minus cos A over 2. Dapat yang pertama ni. Yang B ni lebih kurang. Dia gunakan cos. Cuma dia akan ambil yang 2 cos A minus 1. Yang tangent tu agak tricky sikit. Kita tengok yang tangent. Macam ni yang tangent ni. Yang tangent ni sebenarnya dia ambil daripada yang ni juga. Dia buat apa? Kan kita tahu sin A over 2 adalah, kita ambil sin square lah. Kita ambil daripada sin square, kita ambil yang ni. Mudah sikit nak faham. Sin square adalah 1 minus cos A over 2 kan. Okay, so kalaulah kita buat, kita bahagi dengan cos. Sebab bila sin bahagi cos akan jadi tangent. So 1 minus cos A over
2 cos square A over 2. Okay. So dekat sini akan jadilah tangent. Tangent square A over 2 bersamaan dengan 1 minus cos A. Okay, 2 cos square A. 2 cos A square bersamaan apa sebenarnya? Tu cos A square bersamaan dengan, okay, kalau kita tengok kejap sini tak ada. Tapi kalau kita proof yang kedua ni, kalau kita guna yang, okay, kita tadi kita ambil cos 2A boleh bersamaan dengan 2 cos square A minus 1. Okay, so maksudnya kalau kita ada cos A, dia bersamaan dengan 2 cos square A over 2 minus 1. Okay, bermaksud kalau 2 cos square A over 2 sebenarnya adalah cos A plus 1. Sebab kita rearrange. 2 cos square A over 2 adalah cos A plus 1. Dia berdasarkan benda ni sebenarnya nak dapat yang ni. Nak dapat yang ni sebenarnya benda ni kita derive dapat ni. Memang panjang, dia agak tricky. Okay, so tak habis lagi. Macam mana pula tiba-tiba lah jadi sin A kan? Kenapa jadi sin A? Okay, sebabnya ni. Yang sebelah kanan tu 1 minus cos A over cos A plus 1 ni. Kita darab dengan apa? Nak jadi sin. So nak jadi sin kita darab dengan 1 plus cos A. Bawah pun sama, 1 plus cos A. So apa yang jadi sebenarnya adalah, kalau kita darabkan ni, kita kena refer balik yang tadi. A square minus B square adalah A plus B, A minus B. So benda ni apply kat benda ni. Maka jadi apa? Jadilah 1 minus sin square A over dengan 1 plus cos A square. Nampak kan? So 1 minus sin square A ni apa? 1 minus sin square A ni sebenarnya adalah cos square A. 1 minus sin pula. 1 minus cos. Okay, cikgu tulis balik. Ini jadi 1 minus cos square A. Patut macam belik. Over dengan cos A plus 1 square. So 1 minus cos square A ni apa? Sebenarnya adalah sin A. Sin square A. Over dengan cos A plus 1 square. So kita tulis balik yang betul-betul tadi kan. Dia akan dapat sebenarnya tangent square A over 2 adalah sin square A over dengan cos A plus 1 square. Yang ni berdasarkan identities. Identities yang mana? Yang ni, yang basic tu lah kan, yang cos square plus sin square A is equal 1. Yang tu. Then kalau kita just nak tangent A over 2, square tu pindah. Disebabkan ni ada square, ni ada square. Kalau kita square root, hilanglah semua kan. Jadilah sin A over cos A plus 1. Dapatlah macam ni. Nampak?
So ini yang betul lah ya. So ni cara nak proof dia. Okay, kita tengok contoh terus lah. Contoh macam mana kita nak apply, kita nak proof. Contohnya kita ada tangent x over 2, 1 minus cos x is equal sin x. So kita ambil right hand side dalam contoh ni kan. So dalam contoh ni kita jadi ambil yang right hand side, maka kita menggunakan double angle. So kalau cos x akan jadi 1 minus 2 sin x over 2 square. Ganti kan. So bila ganti 1 minus 1 hilang tu, tinggal ni sahaja. So yang bawah ni sin x, kita guna double angle formula juga, yang mana sin 2x kan bersamaan dengan 2 sin x cos x. Maka kalau sin x, ini maksudnya kita guna double angle ataupun half angle, kita bahagikan 2. So jadilah sin x over 2 dan cos x over 2. Tu yang bawah dapat macam ni. So bila macam ni, kita boleh cancel out yang ni. Bukanlah cancel out sangat sebenarnya, sebab yang ni ada kuasa 2, yang ni cuma kuasa 1. So kita boleh cancel 1 je. So yang bawah hanya tinggal cos, sebab kita dah cancel yang ni. Yang atas ni square, so masih ada lagi sin x over 2. Yang ni cancel 2-2. Tu dapat sin x over 2, cos x over 2 tu dapat tangent x over 2. Okay, yang bawah ni. Yang bawah ni kita try proof. Cikgu buat satu je lah. Yang satu awak boleh buat sendiri. Okay. So kita contohnya kita ambil yang pertama ni kan. Macam mana kita nak proof cos secant 2A bersamaan dengan 1 over 2 secant A cos secant A. So dalam kes ni cikgu pilih right hand side. Right hand side adalah 1 over 2 secant A dengan cos secant A. Maka sebenarnya adalah secant ni apa sebenarnya? Secant ni kan 1 over cos. Cos secant 1 over sin. So dia sebenarnya jadi 1 over 2 cos A secant A. So benda ni sebenarnya double angle. 2 cos A secant pula, sin. 2 cos A sin A sama je dengan 2 sin A cos A, iaitu sebenarnya ni adalah 2 sin 2A. Kan sin 2A kan bersama dengan 2 sin A cos A. So 1 over sin apa? Cos secant. So right hand side sama dengan left hand side. Kita dah proof. So macam tu je. So yang D tu boleh try buat. Okay, so bila nak proof ni depends. Kadang-kadang kita guna double angle, kadang-kadang guna half angle. Ada masa tu guna addition. So yang penting dah tahu cara nak derive. Kalau tak nak derive, refer balik. Untuk latihan ni refer je. Cuba cari satu kertas kan. Tulis semua formula dengan identities. So bila proof boleh tengok nak guna yang mana. Okey, itu sahaja. Nanti boleh buat latihan dan hantarlah. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.